Misteri hari ini kita akan membincangkan misteri projek mengawal minda MK Ultra. Ini bukan lagi satu konspirasi sebab wujud dokumen sulit mengesahkan projek rahsia MK Ultra ini memang pernah dijalankan. Ini adalah projek kajian dari Central Intelligence Agency CIA, satu projek untuk mencipta senjata biologi mengawal minda seseorang menggunakan dada dan juga bahan-bahan radioaktif. Projek ini dirahsiakan sebab ia adalah sebuah projek yang haram. Bukan sahaja ia dijalankan terhadap manusia, tetapi ia juga dijalankan tanpa subjek kajian tahu dengan objektif kajian dan tanpa mereka rela. Bila rahsia projek MK Ultra ini terbongkar, akhirnya CIA terpaksa mengaku kewujudan MK Ultra. Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Hari ini kita akan melihat apa itu MK Ultra, sejarah, objektif dan misteri yang menyelubungi eksperimen ini. Perang Dingin. Eksperimen rahsia ini bermula semasa Perang Dingin dahulu selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana Amerika, Rusia dan China bila-bila masa sahaja boleh mencetuskan sebuah lagi perang. Lebih tepat lagi pada lewat tahun 1950-an sehinggalah tahun 1960-an. Perang Dingin bermaksud mereka tidak mengisytiharkan ataupun menyerang sesebuah negara, tetapi mereka berlumba-lumba untuk membangunkan negara mereka, tidak kiralah dalam sektor apa sekalipun, ekonomi, teknologi, komuniti dan sebagainya. Masing-masing cuba untuk membuktikan merekalah yang terbaik. Itulah cara untuk memenangi Perang Dingin ini. Antara Perang Dingin yang popular kita tahu ialah perlumbaan manusia ke bulan. Selain daripada itu, cara lain mereka Perang Dingin ialah dengan menyokong negara-negara kecil yang sedang berperang. Dengan arti kata lain, menjadi proksi kepada negara-negara ini. Bermaksud mereka akan menyokong sesebuah negara yang menentang negara lain yang disokong oleh negara musuh. Contoh proksi ini kita boleh lihat semasa Perang Korea Utara dan Korea Selatan, di mana Rusia dan China menjadi proksi kepada Korea Utara, manakala Amerika pula menjadi proksi kepada Korea Selatan. Dengan menjadi proksi ini, mereka tidak berperang secara direct ataupun secara langsung, tetapi mereka berperang melalui negara-negara kecil. Senjata biologi MK Ultra. Kenapa saya cerita pasal kisah Perang Dingin tu? Sebab kisah Perang Dingin ni adalah kisah background untuk projek MK Ultra. Masa tu, ada ura-ura mengkhabarkan tentera Soviet dan juga tentera China menggunakan kaedah brainwash terhadap rakyat mereka sendiri dan juga tahanan perang di sana. Ini supaya mereka boleh mengawal populasi. Jadi, Amerika pun mana mau tinggal. Mereka perlu ataupun mahu memiliki teknologi yang sama ataupun lebih hebat daripada itu. Maka terciptalah projek MK Ultra ini sebagai jawapan kepada senjata biologi Soviet Union dan juga China. Projek MK Ultra ini telah diluluskan oleh pengarah CIA pada waktu itu, Allen Dulles, lebih tepat lagi pada tahun 1953. Dan objektif utama ialah untuk mengawal populasi rakyat mereka ataupun populasi Soviet Union dengan memanipulasikan pemikiran mereka menggunakan pelbagai jenis dada dan kaedah psikologi yang lain. Tapi sebelum kaedah ini berjaya, mereka perlu menjalankan ribuan ujian terhadap manusia sebenar. Dengan itu, mereka akan mencari bahan uji kaji yang datang daripada orang awam, hospital dan juga tahanan penjara. Namun begitu malang bagi CIA, semuanya terbongkar. Mangsa-mangsa uji kaji ini telah menyaman CIA kerana menganiaya mereka dengan menjalankan eksperimen tidak berperi kemanusiaan ini, membuatkan fizikal dan mental mereka rosak. Membawa saya ke poin seterusnya, teruk sangatkah kaedah kajian MK Ultra ini? Apakah impak eksperimen ini kepada mangsa? Banyak pengalaman mereka yang pernah menjadi mangsa uji kaji ini, ada yang mempunyai pengalaman pelik dan ada juga yang mempunyai pengalaman yang memberikan mereka kecatatan kekal. Pengakuan dari mangsa uji kaji. Olahan ini dirujuk dari transkrip satu temu bual berkenaan MK Ultra di antara satu rancangan televisyen yang disiarkan pada 1983, dikenali sebagai Jack Anderson Confidential Show dan juga mangsa uji kaji MK Ultra. This is the story of a CIA spy who's been on the run. He learned the hard way that the CIA has no fondness for secret agents who've outlived their usefulness. The spy's name is Boris Korchak. He's a Pole who worked for the CIA in Denmark.
He says the KGB, the Soviet secret police, discovered his identity and tried to kill him. Apa yang menarik? Transkrip ini saya jumpa di laman website CIA sendiri yang anda sendiri boleh akses. Menurut salah satu mangsa yang dikenali sebagai Russell Kirk, dia adalah seorang banduan di mana sekitar tahun 1960-an dulu, semasa ujian dijalankan, dia tidak dimaklumkan langsung pun objektif utama kajian. Setiap sesi ujian dia akan diberikan dadah berkali-kali. Dari hari ke hari, katanya dia menjadi semakin murung. Apa yang lebih pelik? Menurutnya, dia murung tanpa dia tahu apa sebab dia murung. Sehingga kan ada ketika di kepala dia sendiri, di dalam minda dia seakan ada suara memberitahu dia untuk membunuh diri ataupun melakukan sesuatu. Ada satu masa, dia memang tekad untuk membunuh diri disebabkan terlalu tertekan. Dia memotong pergelangan tangan dia, tapi pekerja hospital datang dan menghalang Kirk. Mereka menjahit semula luka dan meletakkan Kirk di dalam The Hall. The Hall ni adalah satu bilik di mana banduan yang terlibat di dalam pergaduhan ataupun yang melakukan kesalahan berat di dalam penjara akan diletakkan di sana. The Hall ni sunyi gila, gelap, tiada pintu langsung. Kepada mereka yang masuk ke dalam ni, memang yang tak murung pun boleh jadi murung, apatah lagi yang memang murung. Dengan itu bertambah teruklah keadaan Russell Kirk di dalam The Hall, dan dari hari ke hari eksperimen masih lagi dijalankan terhadap dia sehinggalah satu tahap dia hampir gila dan hilang akal. Kisah James Knight juga dari transkrip yang sama, kali ini pula ialah kisah yang dikongsikan oleh James Knight. Menurut James, sebelum dia dijadikan bahan ujian, dia bukan jenis yang ganas. Dia dipenjarakan pun sebab menyeludup arak, bukan disebabkan oleh jenayah-jenayah yang ganas. Tapi selepas diberikan pelbagai jenis ubat, psikologi dia berubah 360 darjah. Dia mula menjadi agresif, dia akan pulang ke rumah dan memukul isterinya. Kesan ubat ini juga membuatkan ingatan dia tentang apa yang pernah terjadi samar-samar. Macam dia susah mahu ingat apa yang terjadi pada waktu itu. Kisah J.L. Anderson. Kalau tadi kita tengok pengalaman bahan uji kaji MK Ultra, kisah dari Dr. Lawrence Bryan ini pula menyokong kenyataan yang dibuat oleh dua mangsa tadi. Dr. Lawrence Bryan ialah seorang pekerja klinik di penjara Atlanta di mana dua banduan tadi menjalani ujian untuk MK Ultra, dan dia bertanggungjawab untuk memeriksa keadaan fizikal mereka dari masa ke semasa. Menurutnya, dia mendapati yang bukan sahaja Kirk dan Knight yang berubah selepas dijadikan bahan uji kaji, tapi perubahan ini juga dapat dilihat dari ratusan banduan yang lain. Katanya lagi, saintis dari CIA kemudian akan memberikan mereka dadah jenis LSD dan akan memantau perubahan perangai fizikal dan mental mereka. Kajian ini berlangsung selama 3 sehingga 4 tahun. Sekali lagi, apa yang saya kongsikan ini bukanlah kisah rekaan ataupun teori konspirasi, tetapi ini adalah dari transkrip perbualan yang dimuat naik sendiri di CIA.gov. CIA mengaku menjalankan eksperimen MK Ultra. Bukan Kirk dan Knight sahaja yang menyaman CIA, banyak kes-kes saman yang dikemukakan sehingga pada satu tahap undang-undang Amerika Syarikat memaksa CIA mendedahkan dan mengaku kewujudan projek MK Ultra ini. Ini adalah olahan yang dirujuk dari artikel yang juga ditulis oleh Jack Anderson dan ia dilaporkan di Washington Post pada tahun 1982. Menurut penulisan Anderson, mahkamah memaksa CIA membuat pengakuan bertulis mengaku menganiaya 4 banduan termasuklah Russell Kirk dan James Knight tadi. Selain itu, John Armour seorang pelarian dan Don Roderick yang mengalami kecacatan otak kekal. Apa yang paling menakutkan? Di artikel yang sama juga menceritakan selepas MK Ultra, CIA ada melancarkan satu lagi kajian. Yang ini pula untuk mencari rawatan untuk sakit jiwa. Ia dikenali sebagai M-Cabin. M-Cabin apa pula? Kalau saya jelaskan di sini takut episod ni panjang sangat, jadi kita simpan M-Cabin untuk episod yang lain. Potensi MK Ultra.
Ramai berpendapat kalau MK Ultra ni berjaya, bukan sahaja CIA ataupun Amerika boleh mengawal populasi di negara mereka, tetapi mereka juga boleh mengawal tentera dan menjatuhkan negara musuh dari dalam. Kalau mereka mampu untuk memiliki senjata biologi ini, mereka memiliki antara senjata perang paling hebat di dunia. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab menurut Sun Tzu, di dalam buku Art of War, mungkin ada gowes yang tahu buku Sun Tzu ni, katanya cara terbaik untuk memenangi perang ialah menang tanpa berperang. Kalau fikir logik, memang masuk akal juga. Kalau MK Ultra mampu untuk membuatkan rakyat di sesebuah negara bertarung untuk mereka tanpa mereka menghantar askar, itu memang satu senjata biologi yang sangat-sangat hebat. Dan itulah kenapa Amerika beria-ia sangat untuk mencipta teknologi ini. Sekarang kita tahu kisah di sebalik eksperimen super secret MK Ultra, sejarah kenapa ia dilaksanakan, kesan dan implikasi terhadap mangsa, kisah mangsa sendiri sehinggalah kita tahu yang CIA sendiri mengakui kewujudan projek MK Ultra sadis dan tragis. Bayangkan kehebatan MK Ultra kalau ia berjaya disempurnakan. Tapi itu yang kita tahu. Mungkin banyak lagi projek rahsia yang masih lagi dirahsiakan. Mungkin ada projek yang berjaya disempurnakan dan projek tersebut tanpa kita sedar telah pun berjaya mengawal minda kita. Mungkin tidak. Jalankan penyelidikan anda sendiri. Itu sahaja daripada saya. Misteri hari ini, MK Ultra. Akan lebih banyak lagi episod-episod menarik dan misteri dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gubi-Gubi Go, menarik setiap hari. Mungkin anda ada kisah yang ingin dikongsikan kepada semua. Mungkin anda tidak tahu di mana untuk berkongsi kisah ini, ataupun mungkin anda jenis yang gemar untuk membaca kisah-kisah seram dan juga kisah misteri. Hai gowes, sukacita dimaklumkan sebuah aplikasi yang dinamakan Kisah Misteri boleh dimuat turun di App Store dan juga Google Play. Ini adalah sebuah aplikasi di mana anda boleh berkongsi dan juga membaca kisah-kisah seram. Cara untuk anda berkongsi kisah seram, anda tekan menu dan tekan hantar kisah. Isikan maklumat-maklumat yang diperlukan seperti nama anda, email anda, tajuk dan juga kisah anda. Hanya kisah yang menarik sahaja yang akan dimuat naik di aplikasi untuk dibaca oleh semua gowes. Ini adalah sebuah platform baru untuk kita berkongsi kisah-kisah seram. Sebelum ni ramai yang tanya dan ramai yang cuba berkongsi kisah mereka, dan sekarang kita mempunyai satu tempat sahaja. Sekali lagi, Kisah Misteri adalah sebuah aplikasi yang boleh dimuat turun di App Store dan Google Play. Kisah-kisah yang menarik akan dipaparkan bukan sahaja di aplikasi tetapi juga di Gubi-Gubi Go Seram. Jadi apa tunggu lagi? Pastikan anda jadi sebahagian daripada mereka yang berkongsi kisah di aplikasi Kisah Misteri.